A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya Muhammad Hafiz bin Husin, nombor metrik 7506190254590001. Pusat Pengajian Universiti Terbuka Malaysia, Sungai Petani, Kedah. Bidang pengajian sarjana muda pengajaran pendidikan rendah. Tugasan HBEP 4609, HBEF 4609 praktikum untuk sesi pembelajaran semester Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kerana dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala diberikannya kepada kita kehidupan, kesihatan, panca indera yang sempurna, dapat berfungsi dengan baik segalanya. Untuk apa? Untuk kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-Nya. Dan pada hari ini, alhamdulillah, syukur lagi kita diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian dalam bidang pendidikan Islam di bawah tajuk akhlak. InsyaAllah, sebelum kita meneruskan pengajian kita pada hari ini, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, hari ini Ustaz akan bagi tahu kamu satu gambar dan kamu boleh lihat dan kamu bagi tahu Ustaz apa yang kamu lihat. Okey, baik, Ustaz akan tunjukkan foto tersebut. Cuba kawan-kawan tekan. Doa sebelum tidur. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Yang mana? Baru bangun tidur dah. Ada lagi? Ada. Bangun tidur tak baca doa pun. Doa juga ke? Ada. Ha. Tahu tak doa dia macam mana? Tak tahu. Doa dia macam mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amat. Okey, baik. Daripada buah
Apa yang kamu lihat daripada dua video tadi? Siapa boleh jawab pada Ustaz? Ya, doa sebelum tidur dan doa selepas bangun tidur. Ya, baik. Itulah yang Ustaz nak bawakan kepada kamu pada hari ini, iaitu berkaitan dengan adab tidur. Apa semua? Adab tidur. Okey, baik. Adab tidur. Adab iaitu merupakan apa dia? Adab tu adalah perlakuan kita yang mengikuti contoh-contoh yang baik. Jadi kalau contoh yang baik di sini, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi lah sebagai contoh kita, maka adab tidur yang kita dapati, yang kita akan buat dan kita ikut, yang kita amalkan, mestilah datangnya daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, jadi tajuk kita nak belajar ni adalah adab tidur. Okey, jom kita sama-sama kita ikut. Pendidikan Islam itu, pengajaran kita hari ini bidang adab, tajuk yang memahami dan mengamalkan adab-adab tidur. Okey, baik. Objektif untuk pengajaran kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, iaitu kamu akan dapat menyatakan adab sebelum tidur. Apa dia? Menyatakan adab sebelum tidur. Yang kedua, menyebut adab selepas bangun tidur. Kamu akan dapat nanti menyebut adab selepas bangun tidur. Yang ketiga, membaca dan menulis doa sebelum tidur. Yang keempat, menghafaz doa selepas bangun tidur. Itu objektif yang kamu dapat. Baik, seterusnya aktiviti kita, iaitu guru akan bagi, ustaz akan bagi keterangan tentang adab tidur kepada kamu. Yang kedua, guru akan menayangkan video kepada kamu nanti. Yang ketiga, ustaz akan melatih tubi menyebut adab-adab sebelum dan selepas tidur. Yang keempat, kamu akan membaca secara berpasangan ataupun secara kumpulan ataupun secara dalam kelas adab tidur. Yang keempat, yang seterusnya, yang terakhir, penilaian dan pengukuhan. Yang ini ustaz akan bagi latihan soal jawab secara lisan, soal jawab dan latihan dan seumpamanya untuk memantapkan lagi pembelajaran kita hari ini, insya-Allah. Dan seterusnya, adab sebelum tidur. Okey, baik. Kelas. Okey, semua baca adab sebelum tidur. Okey, bagus. Yang pertama apa dia? Iaitu menggosok gigi. Gosok gigi. Kenapa kita kena gosok gigi? Sebab sebelum tidur kita mengunyah dan kita makan macam-macam, maka akan tersangkut sesuatu di gigi kita. Sebelum kita tidur, maka disunatkan, iaitu diajar supaya kita menggosok gigi supaya bersih mulut, supaya kita tak berbau. Okey, itu yang pertama, adab sebelum tidur. Yang kedua, mengambil wudu. Mengambil wudu ni ialah Nabi sarankan supaya kita mengambil wudu sebelum tidur. Itu sunnah. Jika kita buat, kita akan dapat kelebihan pahala berbandingan orang yang tak ambil. Okey, baik. Yang keempat. Yang ketiga, apa dia? Berpakaian bersih. Cuba sebut semua. Berpakaian bersih. Berpakaian bersih ni tak semestinya baru. Ini yang bersih. Yang kita pakai, yang kita basuh. Yang kita pakai, kita basuh. Jangan kita pakai sebulan dua tak basuh, jadi itu tak bersih. Kita kena najis, kita tak bersih. Okey, baik. Apa dia yang tadi? Berpakaian bersih. Okey, yang seterusnya, yang keempat, memohon maaf kepada ibu bapa. Ini adab yang keempat. Memohon maaf kepada ibu bapa. Kerana apa? Selepas kita bangun tidur pagi tadi, kita mungkin ada sesuatu yang kita tersilap, tersalah di suara ataupun melalai leka dengan arahan ibu bapa kita. Mungkin ibu bapa kita terasa, maka kita akan berdosa. Maka dengan itu, sebelum kita tidur, kita mohon maaf kepada ibu bapa. Ini adalah adab yang keempat, anak-anak ya. Adab sebelum tidur yang keempat, iaitu memohon maaf kepada ibu bapa. Yang seterusnya, yang kelima, membaca doa. Membaca doa tidurlah, sebab kita nak tidur. Okey, baik, kita ulang balik. Adab sebelum tidur anak-anak, yang pertama apa dia? Menggosok gigi. Yang kedua, mengambil wuduk. Yang ketiga, berpakaian bersih. Yang keempat, memohon maaf kepada ibu bapa. Yang kelima, membaca doa. Okey, baik. Baca doa. Okey, siapa dah tahu dah baca doa sebelum tidur? Ustaz rasa semua dah tahu dah. Maklum dah. Sebab apa? Ini diajar oleh bapa kita. Tak apa. Hari ini ustaz akan ulang kembali kerana
ulangan itu adalah yang terbaik. Okey, semua ikut, semua tengok paparan di kaca TV ini. Bismikallahumma ahya wa amut. Semua ikut. Bismikallahumma ahya wa amut. Sekali lagi. Bismikallahumma ahya wa amut. Sekali lagi, semua kelas dengan kuat. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu adalah doa sebelum tidur. Apa maksudnya? Dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Baik, itulah tadi doa sebelum tidur. Okey, semua kelas dah dapat? Okey, sekali lagi ustaz nak kamu dengar. Semua ucap Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi semua sekali Bismikallahumma ahya wa amut. Okey, baik. Ustaz asal kamu dah dapat dah. Kerana ustaz dah 2-3 kali dah latih tubi kamu menyebut. Okey, baik. Seterusnya, adab selepas bangun dari tidur. Ini adab selepas bangun tidur. Tadi 5 kita dah sebut dah adab sebelum tidur. Ni selepas bangun tidur. Apa dia? Yang pertama adab selepas bangun tidur, membaca doa juga. Itu membaca doa selepas bangun tidur. Okey, baik anak-anak tengok di sini. Alhamdulillah, ikut ustaz. Alhamdulillahillazi. Ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Okey, baik sekali lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, sekali lagi kelas semua. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baik, sekali lagi semua sekali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa maksud dia tu? Okey, baik. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan, yakni membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepadanya kita dikembalikan. Okey, baik. Semua-semua dah dapat kan? Ini apa? Doa bangun tidur. Iaitu adab yang pertama selepas bangun tidur, iaitu membaca doa. Baik, seterusnya. Adab selepas bangun tidur yang kedua adalah mengemas bilik tidur. Okey, apa dia sebut? Mengemas bilik tidur. Selepas kita bangun, kita kemas bilik. Waktu kita tadi mungkin ada berlaku kain bantal yang jatuh yang berselerak, kita kemaskan balik. Itu adab yang kedua, supaya kita nampak ni kemas. Orang Islam mesti kemas. Yang ketiga, adab bangun selepas bangun daripada tidur, iaitu menggosok gigi. Sebelum tidur kita gosok, selepas bangun kita gosok. Kerana apa? Bila kita tidur akan berlaku keluar alir basi yang daripada tinja kita, daripada perut kita akan mengalir keluar, maka akan berbau mulut kita. Jadi kita gosok untuk mewangikan sebelum kita tunai solat subuh. Saat kita nak menghadap Allah Subhanahu Taala, maka kita kena bersihkan, wangikan. Sebab apa? Nak jumpa Rabbul Jalil, Tuhan bagi yang mencipta alam ini maha mulia. Okey, baik. Yang keempat, apa dia? Ada selepas bangun tidur, bersuci dan mandi. Kena bersuci dan mandi. Bersuci ni maksudnya suci habis dari segala hadas kecil dan hadas besar, dan mandi untuk membersihkan semua, mewangikan semua badan kita supaya kita segar selepas kita tidur semalam. Yang kelima, adab bangun tidur iaitu berpakaian kemas. Jangan kita pakai baju tidur yang masam-masam tu, kita pergi solat subuh tak jadi. Sebab apa? Allah tak suka. Allah nak kita yang bersih. Sebab apa? Innallahu jamil wa yuhibbu jamal. Allah tu cantik, dia nak supaya kecantikan, kewangian. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Baik, jadi Ustaz ulangi, sebut semua adab selepas bangun tidur. Yang pertama, berdoa, iaitu alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua, kemas bilik tidur. Yang ketiga, menggosok gigi. Yang keempat, bersuci dan mandi. Yang kelima, berpakaian kemas. Itu adalah
adab tidur. Adab tidur. Okey, baik. Sebelum kita akhiri pengajian kita hari ini, kita ulang balik. Ustaz ulang balik Apa tajuk kita belajar hari ini? Iaitu adab adab tidur. Dia ada dua, sebelum dan selepas. Okey, baik. Apa dia adab sebelum tidur? Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, mengambil wuduk. Yang ketiga, berpakaian bersih. Yang keempat, memohon maaf kepada ibu bapa. Yang kelima, membaca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Iaitu doa sebelum tidur. Baik, selepas kita tidur, kita bangun, ada pula adab dia. Bukan boleh bangun ikut dan macam tu. Itu seperti binatang. Mereka tidak ada adab. Tapi manusia, Allah muliakan sebab itu kita ada adab. Adab tu membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Yang seterusnya iaitu adab selepas bangun tidur. Ustaz terang tadi, baca doa, iaitu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan seterusnya, yang kedua, mengemas bilik tidur. Yang ketiga, menggosok gigi. Yang keempat, bersuci dan mandi. Yang keempat, berpakaian kemas. Dan seterusnya, insya-Allah Ustaz rasa anak-anak semua boleh dapat apa yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu dua adab tidur yang mengandungi sebelum dan selepas. Dia ada 5 sebelum tidur dan 5 selepas tidur. Doa sebelum, doa selepas. Harap anak-anak semua boleh menguasainya. InsyaAllah dapatlah, bukan mudah pun kan, bukan susah pun. Okey, baik. Penilaian dan pengukuhan. Apa yang kita dapat daripada dua adab sebelum dan selepas tidur ni? Tentu sekali, yang pertama, kita akan dapat mengamal sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ustaz sebut Nabi Muhammad SAW, kamu kena sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Allah dan segala makhluk lain akan bersalawat kepada kita, insya-Allah. Siapa yang bersalawat Nabi satu hari, Allah akan salawat kita 10 kali. Amin, insya-Allah. Moga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi, adab mengamal, adab sebelum dan selepas tidur. Konklusinya iaitu kesimpulannya, apa kita dapat? Kita akan amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pertama. Yang kedua, kita akan menjaga kesihatan tubuh badan. Ialah kita bangun sebelum kita gosok gigi, bangun selepas kita gosok gigi, maka bersihlah, badan kita akan sihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan melatihkan diri kita supaya berdisiplin. Ya, Islam ni, sunnah Nabi ni memang dia akan menjadikan kita disiplin. Ya, kita tak tidur dengan pakaian yang busuk, kita akan bersihkan kaki, kita ambil wuduk. Itu semua disiplin. Ya, anak-anak semua kena ikutlah. Sebab apa? Ini menjaga kita supaya kita menjadi hebat, sihat dan kuat. Okay, baik. Yang keempat, tidak mengantuk ketika belajar. Ya, kalau kita tidur awal, bangun gosok gigi, bersih, mandi, sihat, akan datang kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tak buat begitu, kita akan mengantuk dalam kelas kita belajar. Maka ilmu tidak akan datang kepada orang-orang yang tidak sihat, yang tak segar. Okay, yang seterusnya, minda sentiasa cergas. Minda sentiasa cergas ni, kita bersiwak, gigi kita bersih, akal kita akan cergas. Tapi mulut kita busuk, kebusukan busuk tidak akan mendatangkan, menarik aura-aura yang baik. Itu bila wangi, tengok kumbang bersungguh. Cuba tengok bunga, bila wangi, dia aura yang wangi, kumbang semua akan suka. Manusia pun suka, dia akan picium bunga ros yang wangi. Tapi kalau bunga busuk, bangkai, orang akan tahu jauh, maka akan lari. Jumpa bangkai depan, kita akan lari. Sebab apa? Busuk. Gitulah badan kita. Sebab apa? Bila kita ikut sunnah Nabi, terutamanya adab bangun sebelum dan selepas tidur, maka kita akan cegah sihat dan wangi. Jadi akhir sekali, apa dia? Apa yang kita dapat daripada sini? Kita akan dapat menjadi umat yang disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, amin. Jadi sebelum tu, Ustaz nak uji dulu kemampuan kamu. Apa yang Ustaz ajar tadi, Ustaz ulang tadi, ada kamu ingat? Okey, baik. Cuba tengok latihan ni, Ustaz akan bagi dekat kamu. Okey, kita tengok latihan ni. Okey, baik. Adab sebelum tidur. Okey, baik. Semua anak-anak
boleh buat. Ni saya sudah bagi contoh. Okey, datang ke depan seorang, kamu mai buat adab sebelum tidur. Kamu pilih dalamnya. Apa dia adab sebelum tidur? Contohnya macam ni. Okey, baik. Ahmad dah datang ke depan. Okey, Ahmad pilih adab sebelum tidur. Menggunakan permainan wall ini. Apa adab sebelum tidur yang pertama ni Ustaz ajar tadi? Gosok gigi. Okey, letak sini. Baik. Okey, yang kedua. Yang kedua, membaca doa tidur. Okey, baik. Letak di sini adab sebelum tidur. Yang ketiga, memohon maaf pada ibu bapa. Ya, pandai. Yang keempat, mengambil wudu. Okey, kita tengok cuba. InsyaAllah betul. Yang kelima, berpakaian kemas tidur. Okey, baik. Itu adab sebelum tidur. Okey, sekarang pula kita tengok ya Ustaz yang ajak tadi. Ustaz ajak tadi apa dia? Adab selepas tidur pula. Selepas bangun tidur tak apa? Menggosok gigi. Yang kedua, kemaskan bilik tidur. Yang ketiga, mandi. Letak di situ. Yang keempat, berpakaian kemas dan bersih. Yang kelima, membaca doa. Okey, baik. Kita tengok betul tak? Kita hantar jawapan ni. Kita tengok. Alhamdulillah. Dua saja yang salah. Okey, dapat 8 markah. Itu contoh permainan yang boleh kita menguji pahaman kita dalam pembelajaran kita tadi. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya di situ. Jadi nanti Ustaz akan sediakan lembaran kerja untuk kamu sebagai pengukuhan, iaitu latihan bertulis. Okey, baik. Ada sebarang persoalan? InsyaAllah boleh tanya Ustaz. Baik. Jadi anak-anak sekalian, untuk akhirnya mari kita mengucap kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas pemberian rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala, dapat kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kalam, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.